Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, kelas hari ini akan diteruskan dengan disqualification of an editor ataupun kehilang-layakan seorang auditor. Untuk kelas sebelum ini, kita dah belajar tentang apa maksud auditor. Okay, apakah yang berlaku bila mana satu syarikat awam ataupun satu syarikat pensendirian yang perlu lakukan untuk melantik seorang editor, dan apakah kelayakan yang perlu ada pada seseorang individu untuk dilantik sebagai seorang auditor. Untuk kelas hari ini, saya akan sambung dengan disqualification of an auditor ataupun kehilang-layakan seorang auditor. Untuk kehilang-layakan seorang auditor, awak boleh merujuk kepada section 264-1-C 1 sehingga 7 di bawah Akta Syarikat 2016. Okey. Untuk yang pertama, kita tengok apakah yang menyebabkan seorang individu itu hilang kelayakan sebagai auditor. Yang pertama, dianya A, he is not an approved company auditor. Dianya bukan seorang juru audit syarikat yang diluluskan. Bukan juru audit syarikat yang diluluskan. Kiranya dia tidak mendapat kebenaran daripada Kementerian Keuangan Malaysia. Okay. Yang kedua, B, he is indebted to a company or corporation related to the company by virtue of Section 7 for an amount exceeding RM25,000. Okay, dia berhutang dengan syarikat atau dengan perbadanan yang berkaitan dengan syarikat untuk di bawah kuasa Seksyen 7 bagi satu amount yang tidak melebihi RM25,000. So, jika seseorang itu berhutang dengan syarikat ataupun apa-apa perbadanan yang berkaitan dengan syarikat, menurut kuasa Seksyen 7, dia berhutang melebihi RM25,000, dia hilang kelayakan sebagai seorang auditor. Yang ketiga, C, he or his spouse is an officer of the company. Dia atau suami ataupun isterinya, kiranya pasangan adalah pegawai syarikat itu. Jika seseorang itu sama ada suami atau isterinya adalah seorang pegawai syarikat, maka dia hilang kelayakan sebagai seorang auditor syarikat menurut subsection C. Yang keempat, he is a partner, employer or employee of an officer of the company. Dia adalah seorang pekongsi, majikan atau pekerja bagi pegawai syarikat tersebut. Pekongsi, partner pekongsi, employer majikan, dan employee pekerja. Bagi siapa? Bagi pegawai syarikat tersebut. Ini yang termaktub di bawah subsection 264-1-C. Sama ada dia adalah pekongsi, majikan, pekerja bagi pegawai syarikat tersebut. Yang seterusnya, he is a partner or employee of an officer of the company. Dia adalah seorang pekongsi atau pekerja bagi pekerja pegawai syarikat tersebut. Saya ulang sekali lagi, dia adalah seorang pekongsi atau pekerja bagi pekerja pegawai syarikat tersebut. Ini yang menyebabkan seseorang itu hilang kelayakan sebagai seorang auditor. Yang seterusnya, he is a shareholder or his spouse is a shareholder of a corporation whose employee is an officer of the company. Dia adalah seorang pemegang saham ataupun pasangannya, pasangan adalah pemegang saham bagi satu perbadanan yang pekerjanya adalah pegawai syarikat tersebut. So, jika seseorang itu ataupun pasangannya adalah pemegang saham untuk satu perbadanan, yang mana dalam perbadanan itu ada seorang pekerja yang bekerja bagi syarikat tersebut, maka orang itu juga hilang kelayakan.
Okay. Yang seterusnya, he or his partner, employer or employee of a person responsible for the keeping of the register of members or the register of debenture holders of the company. Okay. Seterusnya, orang itu adalah dia ataupun pekongsinya, majikannya ataupun pekerjanya adalah orang yang bertanggungjawab. Okay. Orang yang tanggungjawab buat apa? Bagi menyimpan daftar ahli syarikat ataupun daftar pemegang debenture syarikat. Okay. So, jika seseorang itu ataupun pekongsinya, majikannya ataupun pekerjanya adalah orang yang bertanggungjawab. Orang yang bertanggungjawab. Untuk apa? Untuk menyimpan daftar ahli syarikat ataupun daftar pemegang debenture syarikat, maka dia juga adalah hilang kelayakan. Okay. Yang seterusnya, he is undischarged bankrupt within or outside Malaysia except with leave of court. Ianya adalah bankrupt yang belum dilepaskan. Bankrupt yang belum dilepaskan. Sama ada di dalam ataupun luar Malaysia, kecuali dengan leave of court, kebenaran mahkamah. So, jika awak adalah seorang bankrupt yang belum dilepaskan, awak tidak boleh menjadi seorang auditor. Tapi kalau awak bankrupt yang belum dilepaskan, ada kebenaran daripada mahkamah, maka awak boleh menjadi seorang auditor. Kalau tak ada kebenaran daripada mahkamah, tak boleh. Dan akhir sekali, he is convicted of an offence involving fraud or dishonesty punishable with 3 months imprisonment or more. Dia adalah disabitkan. Dengan kesalahan yang menyebabkan penipuan ataupun pecah amanah, yang boleh dihukum dengan penjara 3 bulan ataupun lebih. So, 9 perkara inilah yang menyebabkan seseorang itu hilang kelayakan sebagai seorang auditor. Awak boleh refer section 264-1 C, daripada nombor 1 sampai nombor 7, untuk awak mengetahui dengan lebih lanjut lah. Berkenaan dengan kehilangan layakan seorang auditor. Untuk seterusnya, kita akan masuk subtopik seterusnya, iaitu auditors' powers and duties under common law. Kuasa seorang auditor dan juga tugas seorang auditor di bawah common law. So, tugas seorang auditor, saya telah pecahkan beberapa jenis lah. Yang pertama, dia ada duty to shareholder ataupun tugas kepada pemegang saham. Yang kedua, dia ada duty to the company ataupun tugas kepada syarikat. Yang ketiga, dia ada duty of care and skill, tugas berjaga-jaga dan mempamerkan kemahiran. Berjaga-jaga dan mempamerkan kemahiran. Tugas yang keempat, auditor mempunyai duty to third parties, tugas kepada pihak ketiga. Dan akhir sekali, auditors have duty of confidentiality, tugas kerahsiaan. So, ini awak akan belajar dalam subtopik hari ini. Kita tengok yang pertama, power of duties of an auditor, duty or to members or shareholder. Kita tengok kuasa dan tugas seorang auditor, tugas kepada members, ahli ataupun shareholder, pemegang saham. So, kita tengok yang pertama dulu. Apa tugas seorang auditor kepada ahli? To examine and form an opinion as to whether the financial statements have been drawn up in accordance with the financial reporting standards in Malaysia and Companies Act 2016. Tugas yang pertama seorang auditor perlu buat kepada
pemegang saham adalah untuk examine, memeriksa, okay, and form an opinion, dan membentuk satu pandangan. Okay. Sama ada, as to whether sama ada, the financial statement, okay, penyata kewangan have been drawn up, telah dibuat in accordance with the Financial Reporting Standards in Malaysia and Companies Act 2016. Okay, seorang auditor dia kena memeriksa dan membentuk satu pandangan. Sama ada financial statement atau penyata kewangan telah dibuat menurut kepada laporan ataupun standard laporan kewangan yang telah ditetapkan di Malaysia dan di bawah Akta Syarikat 2016. Standard laporan kewangan. So, seorang auditor dia kena make sure, okay, dia kena periksa dan kena membentuk satu pandangan. Sama ada financial statement yang dibuat oleh syarikat itu ikut tak standard laporan kewangan yang ditetapkan oleh Malaysia dan juga di bawah Akta Syarikat 2016. Itu tugas auditor yang pertama lah, kepada shareholder. Tugas auditor yang kedua, okay, to examine and form an opinion. Sama juga, hendaklah memeriksa dan membentukkan satu pandangan. Berkenaan apa? As to whether the financial statement give a true and fair view of the financial position of the company as of the financial year end and of its financial performance and cash flow of the year end. Sama juga, seorang auditor kena memeriksa dan membentukkan satu pandangan. Sama ada financial statement, laporan kewangan itu ataupun penyata kewangan itu give a true and fair view of the financial position of the company as of the financial year end. Sama ada laporan ataupun penyata kewangan yang dibuat oleh syarikat menunjukkan gambaran yang betul dan gambaran yang adil tentang kedudukan kewangan syarikat itu pada akhir tahun kewangan. So, auditor dia kena check, dia kena bentukkan satu pandangan, betul tak financial statement, okay, yang dibuat oleh syarikat tadi tu melambangkan kedudukan kewangan yang betul dan yang adil, okay, terhadap tahun kewangan syarikat dan juga terhadap financial performance, okay, financial performance, okay, prestasi kewangan dan juga cash flow of the end year, aliran tunai tahun tersebut. So, dekat sini dia kena reflect 3 benda lah. Yang pertama, financial position, okay, of company. Yang kedua, financial performance. Dan yang ketiga, cash flow. So, seorang auditor dia kena check, betul tak, okay, financial statement yang dibuat itu melambangkan kedudukan yang betul dan adil berkenaan dengan financial position of company, kedudukan kewangan syarikat, financial performance, okay, prestasi kewangan syarikat, dan juga cash flow, aliran tunai syarikat. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa lagi auditor kena buat? Okay, to report that the accounting and other records and the registers required by the Companies Act 2016 to kept by the company have been properly kept in accordance with the provisions of the Act. Tugas auditor yang ketiga kepada shareholders adalah to report, untuk melaporkan. Melaporkan apa? The accounting and other records. Record accounting ataupun record-record lain. And registers, senarai daftar yang diperlukan oleh Akta Syarikat 2016 yang disimpan oleh syarikat telah disimpan secara betul menurut kepada peruntukan di bawah Akta Syarikat 2016. So, tugas auditor yang ketiga, dia kena laporkan, okay, kepada shareholders, kepada pemegang saham, yang semua record accounting dan juga mana-mana rekod lain, okay, dan juga senarai daftar yang diperlukan di bawah Akta Syarikat 2016 telah disimpan oleh syarikat, okay, menurut kepada peruntukan di bawah Akta Syarikat 2016. Tugas auditor yang ketiga.
Tugas auditor yang keempat, okay, circulate or lay down the company's financial statement to the members of the company or at company's meeting of members. Tugas auditor yang keempat kepada pemegang saham adalah untuk circulate, mengedarkan ataupun lay down, membentangkan apa? Company's financial statement, penyata kewangan syarikat, kepada siapa? Kepada ahli-ahli syarikat ataupun semasa meeting mesyuarat ahli-ahli syarikat. So auditor dia kena edarkan dan juga kena bentangkan laporan kewangan syarikat ataupun penyata kewangan syarikat kepada ahli-ahli syarikat ataupun semasa mesyuarat ahli-ahli syarikat. Itu tugas auditor yang keempat. Tugas auditor yang kelima adalah untuk obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement. Untuk mendapatkan reasonable assurance. Kita kata macam apa? Assurance. Kepastian yang munasabah. Pasti tentang apa yang financial statement, yang penyata kewangan yang dibuat adalah bebas daripada sebarang salah nyataan yang material. Yang material ni maksudnya yang besar lah. So auditor dia kena pastikan, dia kena dapatkan satu kepastian yang munasabah, yang financial statement ataupun penyata kewangan yang dibuat oleh syarikat adalah bebas daripada sebarang salah nyataan yang material, yang besar lah. Dan last sekali, seorang auditor apa dia perlu buat kepada shareholder? Entitled but not required to attend the AGM. Seorang auditor adalah entitled, layak, tapi tidak wajib untuk menghadiri AGM ataupun annual general meeting ataupun mesyuarat agung tahunan. Seorang auditor adalah layak untuk hadir AGM tapi tidak wajib. So ini adalah secara ringkas kuasa dan juga tugas seorang auditor kepada shareholders, pemegang saham. Right. Duty to shareholders, berkenaan dengan tugas auditor kepada shareholders ini, awak boleh rupa dua kes. Kes yang pertama adalah kes Re London and General Bank number 2 tahun 1985. Apa yang diputuskan dalam kes Re London ini? Kes Re London ini dia, kita kata macam signify ataupun dia menekankan tugas auditor kepada shareholders. Apa yang dinyatakan oleh hakim dalam kes Re London? Since auditors are agents of shareholders, memandangkan auditor adalah ejen kepada shareholder pemegang saham, they are to be appointed by the shareholders. Mereka adalah dilantik oleh shareholder pemegang saham and report to them directly, not to directors. Memandangkan auditor adalah ejen kepada shareholders dan shareholder yang melantik auditor tadi, maka auditor perlu melaporkan kepada shareholders. Them kat sini merujuk kepada shareholder. Secara langsung, directly. Bukan kepada directors. So, auditor dia kena laporkan apa-apa berkenaan dengan syarikat kepada shareholder, bukan kepada director. So, kenapa kena laporkan kepada shareholder? This is to ensure that the shareholders receive independent and reliable information respecting the true financial position of the company at the time the audit was concluded. Ini adalah untuk memastikan yang pemegang saham tadi menerima satu informasi yang bebas, independent, bebas, dan reliable, boleh dipercayai. So kita nak make sure yang shareholder tadi menerima satu information ataupun maklumat yang bebas dan boleh dipercayai berkenaan dengan kedudukan kewangan syarikat yang sebenar. True financial position of the company. Kedudukan kewangan syarikat yang sebenar pada masa audit ditamatkan.
Okay, itu tujuan kenapa auditor dia kena laporkan pada shareholder dapatan semasa audit tadi. Nak make sure yang shareholder tadi menerima satu informasi yang bebas dan boleh dipercayai berkenaan dengan kedudukan kewangan syarikat yang sebenar. Itu kes Re London lah. Kes yang kedua, kita ada kes Teo Peng P melawan Wang & Co tahun 2021. Okay, apa yang diputuskan dalam kes Teo Peng P ni? The court held that mahkamah memutuskan bahawa the auditors had failed to disclose the irregularities in the accounts of the company, to the company. Auditor dalam kes ini telah gagal untuk menyatakan tentang irregularities, ketidakselarasan berkenaan akaun kepada syarikat. Furthermore, tambahan pula, the auditors owed a moral duty to disclose the identity of the wrongdoer, which is the directors to the company, to the minority shareholders. This is because the debtors of the company were the directors. This was not disclosed to the shareholders. So dalam kes Teo Peng P ni, seorang auditor syarikat telah melakukan kesalahan. Yang mana akaun ataupun penyata kewangan syarikat berlakunya ketidakselarasan. So auditor tadi, dia mempunyai satu moral duty ataupun tugas moral to disclose the identity of the wrongdoer, which is the director of the company, to the minority shareholders. So auditor tadi, dia ada tugas moral, moral duty, untuk nyatakan siapakah identiti pembuat salah tadi. Pembuat salah, which is director tadi itulah, kepada syarikat, kepada shareholder. Kerana penghutang syarikat adalah director tadi dan ini tidak dinyatakan kepada shareholder. So dalam kes Teo Peng P ni, auditor tu tahu director ini telah melakukan kesalahan, berlakunya ketidakselarasan dalam akaun syarikat, tapi dia tak bagi tahu kepada shareholder. Dia simpan rahsia tadi tu. So mahkamah dah kata dah dalam kes ni, auditor you kena disclose kepada shareholder berkenaan dengan irregularities in the accounts of the company. Sebab auditor ada tugas moral kepada shareholder untuk laporkan apa-apa yang salah dalam syarikat kepada shareholder tadi. Right. Yang seterusnya, kita dah tengok dah tugas seorang auditor kepada shareholder. Seterusnya, kita akan tengok tugas seorang auditor kepada company, kepada syarikat berdasarkan peruntukan di bawah Akta Syarikat 2016. So, bawah Akta Syarikat 2016, dia dah menyatakan beberapa section berkenaan dengan tugas seorang auditor kepada syarikat. Apa yang auditor itu perlu buat kepada syarikat. Kita tengok yang pertama di bawah section 266-1. Apa yang auditor perlu buat? Auditor must report to the members about the company's annual accounts. Seorang auditor perlulah melaporkan kepada ahli-ahli syarikat berkenaan apa? Berkenaan dengan akaun tahunan syarikat ataupun company's annual account. Akaun tahunan syarikat. In public company, dalam satu syarikat awam, the audited accounts must be laid in the AGM. So, dalam satu syarikat awam, macam mana auditor tu nak laporkan tentang akaun tahunan syarikat? Audited account yang telah diaudit itu mestilah dibentangkan dalam AGM, dalam satu mesyuarat agung tahunan. So, ingat balik bawah satu syarikat awam, public company, AGM adalah compulsory ataupun wajib. So masa AGM ni lah, auditor tadi akan bentangkan akaun tahunan syarikat ataupun financial statement, penyata kewangan kepada ahli-ahli syarikat dalam satu syarikat awam. Macam mana pula kalau dengan syarikat persendirian? In private company, dalam satu syarikat persendirian, the accounts will either be circulated to its members or laid before the company at the members meeting. Dalam satu syarikat persendirian, AGM untuk syarikat persendirian adalah tidak wajib. Optional. Pilihan. Sama ada
bergantunglah kepada syarikat persendirian itu nak buat AGM ataupun tidak. So, audited account tadi, account dia telah diaudit tadi, okay, dia akan dibentangkan melalui dua cara. Sama ada diberikan kepada ahli-ahli syarikat, circulated, edarkan kepada ahli-ahli syarikat, ataupun dibentangkan semasa mesyuarat ahli. So, private company sama ada edarkan kepada ahli, ataupun bentangkan semasa mesyuarat ahli dalam private company. So, ini yang dinyatakan bawah section 266-1 Akta Syarikat 2016. Tugas auditor yang kedua di bawah section 266-6 Akta Syarikat 2016. Apa yang auditor perlu buat? The auditor's report should contain the matters prescribed in section 266 subsection 2 and subsection 3 and be attached to or endorsed on the accounts. So, bila auditor tadi buat report berkenaan dengan penyata kewangan syarikat, auditor's report auditor tadi ataupun laporan auditor tadi hendaklah mengandungi perkara-perkara yang dinyatakan di bawah section 266-2 dan 266-3. So, dalam satu laporan auditor tadi kena ada perkara-perkara yang tertulis di bawah section 266-2 dan -3. Dan report tadi hendaklah dilampirkan, dilampirkan, ataupun di-endorse, dengan account tadi. So, account syarikat, kena ada bersama, auditor's report ataupun laporan auditor. Itulah tugas auditor. Dia kena sediakan report ataupun laporan yang ada perkara-perkara di bawah section 266-2 dan -3 dan kena dilampirkan ataupun diendoskan bersama-sama dengan akaun syarikat. Yang ketiga di bawah section 266-7. Apa yang auditor perlu lakukan? The company is to send notices of general meeting to the auditor. Satu syarikat, dia kena menghantar notis mesyuarat kepada auditor. Ingat balik, auditor ada hak untuk menghadiri mesyuarat. So, apa dinyatakan di sini? Auditor has the right to attend the meeting and speak at the meeting regarding any matter that involve his capacity and duty as an auditor. So, seorang auditor mempunyai hak apa untuk menghadiri mesyuarat, attend, hadir, dan speak, bercakap di mesyuarat berkenaan apa-apa perkara, any matter, apa-apa perkara, that involve his capacity and duty as an auditor, yang melibatkan kapasiti dan tugasnya sebagai seorang auditor. So, auditor ada hak untuk bercakap dan hadir mesyuarat. Dia boleh bercakap tentang apa-apa perkara yang termasuk di bawah kapasiti dan tugasnya sebagai seorang auditor. He may also authorize his agent to attend the meeting on his behalf. Jika auditor tu tidak dapat hadir dalam mesyuarat tadi tu, dia boleh menyerahkan kuasa, ataupun membenarkan siapa? Ejen dia untuk menghadiri mesyuarat mewakili pihak dia. So, kata kalau auditor itu tidak dapat hadir semasa mesyuarat tadi tu, dia boleh benarkan ejen dia untuk wakilkan diri dia dalam mesyuarat tersebut. Di bawah section 266-7 Akta Syarikat 2016. Dan yang terakhir di bawah section 285. Apa yang auditor boleh buat? Di bawah section 285-1, an auditor of a public company is required to attend every AGM. Memandangkan AGM di bawah satu public company adalah wajib, maka auditor untuk satu syarikat awam adalah wajib untuk menghadiri setiap AGM dalam syarikat awam tersebut. Di bawah section 285-2,
For private company, untuk satu syarikat persendirian, it can convene a members meeting where the financial statements are late. An auditor who is given due notice is required to attend the meeting to respond to members' queries. Okay, untuk satu syarikat persendirian, okay, mereka boleh membuatkan satu members meeting ataupun mesyuarat ahli where the financial statements are late, di mana laporan ataupun penyata kewangan itu dibentangkan. Okay. An auditor who is given due notice, seorang auditor yang telah diberikan notis mesyuarat, is required, adalah perlu untuk attend the meeting, untuk hadir mesyuarat tersebut dalam satu private company, to respond to members' queries, untuk memberi respon kepada sebarang pertanyaan oleh ahli-ahli syarikat. Okay. So, untuk private company, memandangkan dia tak ada AGM, okay, penyata kewangan itu boleh dibentangkan semasa members meeting ataupun mesyuarat ahli. Okay, dan auditor yang telah mendapat notis panggilan mesyuarat tadi tu, dia kena hadir, okay, mesyuarat tadi untuk membolehkan dia respon ataupun menjawab apa-apa pertanyaan berkenaan dengan financial statement tadi daripada ahli-ahli yang terlibat. Okay. Di bawah subsection 3, okay, 285 subsection 3, the auditor need not to attend the meeting if he has arranged for another auditor with knowledge of the audit to attend the meeting, partner/agent. So, kalaulah auditor itu, dia dah tak boleh hadir, okay, dia lantik seorang partner, rakan kongsi ataupun agent, okay, apa yang berlaku, auditor tadi need not to attend the meeting. Auditor tadi tidak perlu hadir mesyuarat tadi jika he has arranged for another auditor with knowledge of the audit to attend the meeting. Jika dia dah ada seorang partner ataupun agent, okay, yang mana seorang auditor juga, okay, yang tahu berkenaan dengan audit syarikat tadi untuk menghadiri mesyuarat tersebut. Contohnya A dan B. Okay, A dan B beraudit kepada syarikat X. Okay, right. So, A tak boleh hadir meeting. Okay, dia mintakan B tadi, partner ataupun agent dia ni. Okay, partner ataupun agent. Yang B tadi tahu, ada knowledge, ada pengetahuan tentang audit yang dibuat oleh syarikat X tadi. Okay, maka A boleh minta B untuk wakilkan diri dia menghadiri mesyuarat tadi. Dengan syarat partner ataupun agent yang tadi tu mesti ada knowledge, ada pengetahuan tentang audit yang dibuat. Okay, baru dia boleh wakilkan untuk menghadiri mesyuarat berdasarkan section 285-3. Okay, itu adalah tugas auditor kepada syarikat berdasarkan Akta Syarikat 2016. Okay, alright. Yang seterusnya, kita akan tengok tugas auditor kepada syarikat juga, tapi di bawah common law. Okay, maksud di bawah common law ni, tidak ada peruntukan lah di bawah Akta Syarikat 2016. Okay, alright. Tugas auditor kepada syarikat di bawah common law, tugas yang pertama adalah duty of care and skills to the company. Okay, tugas berjaga-jaga dan kemahiran kepada syarikat. Berjaga-jaga dan kemahiran kepada syarikat. Apa maksudnya? The auditor has a responsibility to use reasonable care and skill while conducting audit and making the report. So, orang auditor ada tugas ataupun tanggungjawab. Tugas ataupun tanggungjawab untuk apa? Untuk menggunakan reasonable care. Okay, tugas berjaga-jaga yang munasabah dan juga skill, kemahiran. Okay, kemahiran yang dia ada semasa menjalankan audit dan membuat laporan. So, seorang auditor ni dia punya kemahiran dia, kemahiran untuk mengaudit. Okay, dia kena gunakan kemahiran itu, skill tadi tu, dan reasonable care, tugas berjaga-jaga secara munasabah. Tugas berjaga-jaga secara munasabah. Bila dia kena gunakan skill dan reasonable care ini semasa menjalankan audit dan membuat laporan. Dia tak boleh main buat je lah. Dia kena
ada reasonable care dan skill. Itu yang dimaksudkan dengan duty of care and skill to the company. Kena buat audit betul-betul lah. Bukan pakai buat je. Okay. Yang kedua, apa lagi auditor kena buat? Di bawah common law, duty to audit company's financial affairs and to form an opinion required and make a proper report. Tugas untuk mengaudit, okay, company's financial affairs. Okay, laporan ataupun apa-apa hal kewangan syarikat, and to form an opinion required, dan untuk membentuk satu pandangan yang diperlukan, and make a proper report, membuat satu laporan yang proper, yang betul dan tepat. So auditor tadi di bawah common law, dia kena audit syarikat punya financial affairs, okay, dan membentukkan satu pandangan. Okay, so bila dah audit tu, dia kena buat satu pandangan lah. Dia kena cakap apa dapatan dia. Selalunya pandangan dekat sini dapatan lah, dapatan audit. Dan lepas dapat dapatan tadi, dia kena buat satu proper report. Satu report ataupun laporan yang betul dan tepat. Okay, yang ketiga, duty to report to the members of the company regarding company's account in the AGM. Setelah auditor tadi, dia buat report. Kan dia buat report kat sini kan. Report tu perlu dibuat apa? Okay. Report itu perlu dilaporkan kepada ahli-ahli syarikat berkenaan company's account, berkenaan dengan akaun syarikat. Akaun syarikat. Semasa bila AGM ataupun members meeting. So, seorang auditor dia perlu melaporkan kepada ahli-ahli syarikat berkenaan dengan akaun syarikat semasa AGM ataupun members meeting, mesyuarat ahli. Dan yang keempat, duty to audit company's financial record generally in accordance to auditing standard. Tugas untuk mengaudit, okay, rekod kewangan syarikat secara umumnya menurut kepada standard audit yang telah ditetapkan. So, auditor dia masa dia buat audit tu, dia kena ikutlah auditing standard ataupun standard audit yang telah ditetapkan. Okay, dia tak boleh main buat je ikut cara dia. Dia kena ada standard ataupun cara ataupun prosedur yang telah ditetapkan. Okay. So, itu adalah duty shareholder kepada syarikat di bawah common law. Okay. Tadi kita dah tengok secara ringkas duty of care and skill. Okay, kewajipan ataupun tugas berjaga-jaga dan menggunakan kemahiran. Seperti yang saya beritahu tadi, seorang auditor tadi, dia kena menggunakan tugas berjaga-jaga dan kemahiran yang dia ada untuk menjalankan audit syarikat. Dia tak boleh main buat je. Okay, audit. Dia kena ada skill dia. Okay. Apa yang dinyatakan di sini? It is important for the auditor to exercise reasonable care and skill when performing his work. Adalah penting, okay, untuk seorang auditor tadi untuk melaksanakan reasonable care. Okay, kewajipan berjaga-jaga yang munasabah. Okay, reasonable care, kewajipan berjaga-jaga yang munasabah. Okay, apa lagi dia kena buat? Skill, kemahiran. Okay. Semasa menjalankan kerjanya sebagai auditor. Dia kena berjaga-jagalah semasa dia buat audit tadi tu. Tengok laporan yang betul. Apa skill yang perlu dipakai semasa menjalankan kerjanya. So, ada satu kes. Kes Re Kingston Cotton Mill tahun 1896. Okay, apa yang kes ini cakap? It is the duty of an auditor to bring on the work that he has to perform that skill, care and caution which a reasonably competent, careful and cautious auditor would use. What is reasonable care, skill, care and caution must depend on the particular circumstances of each case. Okay, dalam kes Re Kingston Cotton Mill tahun 1896, okay, mahkamah menyatakan it is the duty of an auditor. Okay, adalah menjadi tugas seorang auditor to bring on the work, untuk melakukan semasa menjalankan kerja, that he has to perform that skill, care and caution which a reasonably competent, careful and cautious auditor would use. Okay, yang mana dalam kes ini mahkamah menerangkan
seorang auditor has to perform, hendaklah melakukan ataupun menunjukkan skill, kemahiran, care, tugas berjaga-jaga, okay, and caution, sifat berhati-hati. Berhati-hati. Okay. Which a reasonably competent, careful and cautious auditor would use. Yang mana secara munasabahnya seorang auditor yang kompeten, berjaga-jaga dan berhati-hati akan gunakan. So, mahkamah kata, semasa seorang auditor buat kerja, okay, menjalankan kerja-kerja audit, dia hendaklah melaksanakan skill, kemahiran, care, sifat berjaga-jaga, and caution, sifat berhati-hati. Yang mana seorang auditor yang kompeten, berjaga-jaga dan berhati-hati akan gunakan semasa membuat audit tersebut. What is a reasonable skill, care and caution must depend on particular circumstances of each case. Apa itu reasonable skill? Okay. Kemahiran berjaga-jaga yang munasabah. Care. Kemahiran berjaga-jaga. And caution. Sifat berhati-hati. Apa yang dimaksudkan dengan reasonable skill, care and caution ini? Mahkamah kata mestilah bergantung kepada particular circumstances of each case. Bergantung kepada keadaan setiap kes tersebut. Setiap kes tak sama. So, apa yang dimaksudkan dengan reasonable skill, care and cautious? Mahkamah kata tengok pada circumstances, keadaan setiap case, each case. Okay. So, apa lagi di bawah duty of care and skill? On auditor shall apply the prevalent and generally accepted auditing standard which are applied by an ordinary auditor in his course of work. Seorang auditor hendaklah mengaplikasikan the prevalent, okay, satu tugas yang umum, and generally accepted auditing standard, satu standard auditing yang diterima, okay, which are applied by an ordinary auditor in his course of work. So, seorang auditor tadi dia kena mengaplikasikan, okay, satu auditing standard, satu standard auditing yang diterima, okay, semasa dia menjalankan tugas. He may be found negligent if he does not act in accordance with the standard which a reasonably competent auditor would currently apply. Seorang auditor itu boleh dianggap negligent, cuai, jika he does not act in accordance with the standard which a reasonably competent auditor would currently apply. So, seorang auditor itu boleh dianggap cuai jika dia tidak bertindak, okay, tak bertindak mengikut kepada standard yang telah ditetapkan. Yang mana satu competent auditor secara munasabahnya akan gunakan standard tadi tu. So, bila kita tengok auditor yang lain, secara munasabahnya kita tahu mereka akan gunakan auditing standard yang ditetapkan. So, kalaulah auditor yang satu ni, dia tak gunakan standard yang telah ditetapkan, okay, dia tak bertindak mengikut standard yang telah ditetapkan, dia akan dianggap cuai ataupun negligent. Okay. Apa lagi? Also, it is important for the auditor to be independent. A person who is connected to the company in any ways stated in section 264 subsection 1 is disqualified to be its auditor. Poin yang seterusnya dikatakan adalah penting untuk auditor itu to be independent, bebas. Maksud bebas di sini adalah bebas daripada sebarang pengaruh. Sebab tu dinyatakan a person who is connected to the company in any ways. Mana-mana individu yang berkait dengan syarikat dalam apa-apa cara stated in section 264 subsection 1. Yang dinyatakan di bawah section 264-1 adalah hilang kelayakan, disqualified to be its auditor. Penting seorang auditor itu adalah pihak ketiga yang bebas, independent third party. Okay, ya. Mana-mana individu, okay, yang berkaitan dengan syarikat seperti mana yang dinyatakan bawah section 264-1 disqualified, hilang kelayakan untuk menjadi auditor. Okay, alright. Seterusnya, okay.
It is expected from an auditor to have reasonable skill, care and diligence while performing his duty as an auditor. Adalah expected, diharapkan daripada seorang auditor itu to have reasonable skill, untuk mempunyai ataupun memiliki kemahiran yang munasabah. Reasonable skill. Apa lagi? Care, sifat berhati-hati. Diligence, okay, kemahiran ataupun kita kata macam sifat berjaga-jaga. Okay. Sebab apabila auditor itu membuat satu audit, dia kena ada reasonable skill, care and diligence while performing his duty as an auditor, semasa menjalankan tugasnya sebagai seorang auditor. An auditor shall not use the company's information to gain advantage or benefit for himself or herself. Seorang auditor shall not use the company's information, apa-apa informasi ataupun maklumat syarikat untuk mendapat keuntungan ataupun kelebihan, okay, benefit, keuntungan, advantage, kelebihan untuk dirinya. Okay, so semasa menjalankan audit, seorang auditor itu dia dapat information ataupun maklumat tentang syarikat. Dia tak boleh gunakan information tadi tu untuk mendapatkan advantage ataupun benefit, kelebihan ataupun keuntungan untuk dirinya sendiri. Okay. Yang ketiga, it is also important for him or her not to conflict their interest with the company's interest. Okay. Adalah penting juga untuk seorang auditor tadi untuk tidak berkonflik. Okay, berkonflik. Okay. Konflik tentang apa? Interest, kepentingan. Dengan company's interest, kepentingan syarikat. So, kalau ada konflik, okay, berkenaan dengan kepentingan auditor itu dan juga kepentingan syarikat, dia kena utamakan syarikat. Company interest. Okay, apa-apa auditor kena utamakan syarikat dulu. Sebab awak bekerja dengan syarikat. Awak tak boleh lebihkan diri awak. Okay. For instance, sebagai contoh, to make profit secretly or acquire interest using company's confidential information. Sebagai contoh, seorang auditor itu tidak boleh membuat profit secretly, keuntungan secara rahsia ataupun mendapat kelebihan menggunakan company's confidential information, menggunakan informasi ataupun maklumat sulit syarikat. So, contoh dalam satu kes, kita ada kes Patrick Tay melawan Public Accountant Board tahun 2022. Okay, di bawah Singapore High Court. Apa yang mahkamah putuskan? The court held that, mahkamah memutuskan, in this case, dalam kes ini, that a failure to follow prescribed statement of accounting guidelines could amount to professional misconduct. Okay, so ingat balik, di bawah duty of care and skill, okay, auditor itu kena ada reasonable skill, care and diligence. Dan dia kena follow accounting standard. Auditing standard. Dia kena ikut standard auditing yang ditetapkan. So, dalam kes Patrick Tay ini, mahkamah memutuskan, okay, kegagalan, a failure. Kegagalan untuk apa? Untuk mengikut prescribed statement of auditing. Satu pernyataan accounting yang telah ditetapkan, guideline. Okay, satu panduan lah kita kata. Panduan accounting yang telah ditetapkan. Okay, kegagalan untuk mengikuti ataupun mematuhi guideline ini, panduan ini, could amount to professional misconduct. Boleh membawa kepada kesalahan profesional. Okay, so itu yang diputuskan dalam kes Patrick Tay melawan Public Accountant Board. Ada dua kes. Yang pertama kes Caparo Industries PLC melawan Dickman tahun 1990. Okay, apa yang berlaku dalam kes Caparo ini? Caparo, okay, seorang individu bernama Caparo, a small investor, satu pelabur kecil lah. Dia pelabur kecil-kecilan lah. Kecil-kecilan. Okay. Apa yang berlaku?
Kaparu ini purchase shares in a company relying on the accounts prepared by Dickman. Okay. So, Kaparu seorang pelabur kecil-kecilan, small investor. Dia beli share, purchase share in a company, dalam satu syarikat. Semasa Kaparu ini dia beli share, dia bergantung kepada akaun yang disediakan oleh Dickman. Okay. So, masa Kaparu nak beli share, dia tengok dulu akaun syarikat yang disediakan oleh Dickman. Okay, so dia tengok akaun tadi tu, dia beli share syarikat. Apa yang berlaku seterusnya? Kaparu lost money due to the accounts being negligently prepared. Disebabkan akaun tadi, okay, disediakan secara cuai oleh Dickman. So ingat, akaun disediakan oleh Dickman, tapi akaun itu disediakan secara negligent, secara cuai. So disebabkan akaun tu disediakan secara cuai, disediakan secara tak betul, Kaparu hilang duit lah. Pelaburan dia tu gagal, lost money. So isu yang berbangkit dalam kes ini, could Dickman be liable to Kaparu? Boleh tak Dickman, pembuat akaun tadi tu, yang sediakan akaun secara cuai tadi tu, bertanggungjawab terhadap Kaparu? Okay, of course Kaparu akan cakap, Kaparu yang pelabur kecil-kecilan ni cakap, okay, Dickman yang buat akaun ini bertanggungjawab. Okay, disebabkan dia buat akaun secara cuai. Saya refer akaun yang dia buat, okay, menyebabkan saya hilang duit. So, isu yang berbangkit dalam kes ini adalah sama ada Dickman bertanggungjawab kepada Kaparu ataupun tidak. Could Dickman be liable to Kaparu for the negligent preparation of relied upon company accounts given there was no contractual relationship between the two parties? Okay. So, isu yang berbangkit adalah sama ada Dickman bertanggungjawab kepada Kaparu atas kecuaian penyediaan akaun syarikat, memandangkan tidak ada contractual relationship, tidak ada hubungan kontraktual, okay, antara kedua-dua pihak ini. Okay. Dickman dan Kaparu, okay, mereka tidak ada hubungan kontrak. Kaparu ini, okay, Kaparu, okay, dia rely kepada akaun. Dia hanya tengok akaun yang disediakan oleh Dickman. Padahal mereka berdua tidak kenal antara satu sama lain. Okay. So, disebabkan Kaparu refer kepada akaun yang dibuat oleh Dickman, okay, secara cuai tadi tu, dia hilang duit. So, Kaparu akan cakap, okay, Kaparu akan cakap Dickman liable sebab dia sediakan akaun secara negligent, secara cuai. Tapi Dickman akan cakap, okay, saya tak kenal dia, no contractual relationship. Saya tak kenal pun Kaparu ni siapa, tiba-tiba dia refer akaun yang dibuat oleh saya. No contractual relationship. So, apa yang berbangkit dalam kes ini adalah Dickman yang tak kenal Kaparu ni bertanggungjawab ataupun tidak terhadap kehilangan duit Kaparu itu. So, apa yang mahkamah putuskan? Okay. The court held that, mahkamah memutuskan bahawa there must be more than just foreseeability of reliance for an auditor to owe a duty to an existing individual shareholder. Okay, mahkamah memutuskan, okay, there must be more than just foreseeability of reliance for an auditor to owe a duty to an existing individual shareholder. Mesti ada lebih daripada foreseeability of reliance. Okay. Kita kata mesti ada lebih daripada kebergantungan. Reliance, kebergantungan. Okay. Seorang auditor untuk mempunyai tugas kepada satu individu pemegang saham. Okay. Mahkamah kata setakat awak boleh rasa ataupun awak boleh foreseeable, awak boleh meramal. Okay. Awak boleh rasa yang orang itu akan bergantung kepada akaun awak je tak cukup. Mesti ada lebih daripada tu. Okay ya? Tak boleh kita kata, oh kalau dia ni buat akaun, okay, orang akan refer akaun dia tu. So, kita kena, orang itu kena bertanggungjawab. Tak boleh, mahkamah kata. Setakat main teka-teka yang orang itu akan refer kepada akaun tersebut, tak boleh. Macam contohnya,
A dengan B. Okay. A, shareholder. B, auditor. Okay. So, B buat audit. Okay. Adalah account ataupun laporan. Okay. Right. So, kita rasakan, okay, A sebagai shareholder ni mesti akan refer kepada account yang dibuat oleh B tu. Kita rasa. Tak boleh mahkamah kata. Mesti ada lebih daripada. More than. Okay. Mesti kita akan rasa, kita akan tak boleh refer. Okay. Kita tak boleh agak-agak. Yang orang itu, dia ni mesti akan, A ni mesti akan refer account yang dibuat oleh B tadi tu. Tak boleh mahkamah kata. Mesti must be more than just possibility of reliance for an auditor. Setakat kita agak-agak je, dia ni mesti akan refer account yang dibuat oleh B ni, tak boleh. Okay, mahkamah kata apa lagi? The House of Lords observe that. Okay, mahkamah House of Lords menyatakan, in order for a duty to arise, untuk membolehkan satu tugas itu wujud, okay, there must be possibility of harm or loss, proximity of relationship, and the imposition of liability must be just and reasonable. So, mahkamah kata untuk membangkitkan satu tugas auditor ini, kena ada possibility of harm or loss. Keboleh ramalan, kerugian ataupun kehilangan. Proximity of relationship, kedekatan hubungan. And the imposition of liability. Okay. Imposition liability, kebertanggungjawabkan. Liability. Must be just and reasonable. Hendaklah adil dan munasabah. Okay. So, mahkamah kata, kalau you nak, okay, letakkan satu tugas, okay, mesti ada 3 perkara. Yang pertama, possibility of harm or loss. Okay. Keboleh ramalan, kerugian ataupun kehilangan. Yang kedua, proximity of relationship. Kedekatan hubungan. Okay, apa hubungan pihak yang satu ni dengan pihak satu ni? Ada hubungan kontraktual ataupun tidak? Okay, contoh ni lah. Dan imposition of liability must be just and reasonable. Okay. Pemberitahuan ataupun pendekatan liability hendaklah adil dan munasabah. Boleh tak you nak letakkan, okay, tanggungjawab liability kepada seseorang itu adil dan munasabah ataupun tidak. So, dalam kes ni mahkamah menyatakan, okay, Dickman tadi, okay, dia tak bertanggungjawab. Dickman not liable kepada Caparo. Kenapa? Sebab mahkamah kata paling penting sekali, tidak ada proximity of relationship. Tidak ada kedekatan hubungan. Sebab Dickman tak kenal pun siapa Caparo ni. Yang dia tahu Caparo tu refer kepada akaun dia yang dia buat. Macam awak lah. Awak tak kenal pun seseorang tu. Okay, tiba-tiba orang tu cakap, awak kena bertanggungjawab. Sebab dia dah ikut akaun yang awak buat. Sedangkan awak tak ada hubungan pun dengan seseorang tersebut. Okay, tidak ada proximity of relationship. Setakat kita boleh agak, dia ni akan refer account yang dibuat oleh orang tersebut. Kita main agak je tak boleh. Mahkamah kata, apa? Must be more than just possibility of reliance. Okay. So, itu yang diputuskan dalam kes Caparo Industries melawan Dickman. Kes yang kedua, kita ada kes Hadley Bryan melawan Heller and Partners. Okay, apa yang berlaku dalam kes Hadley Bryan ni? Okay. Hadley adalah satu firma wanted to know if it would be advisable to extend credit to a customer, Easy Power Limited. Okay. Ada satu syarikat, Easy Power Limited. Okay. Dia nak meminjam duit daripada firma Hadley ni. So, Easy Power. Okay. Dia nak pinjam duit daripada Hadley. Hadley ini adalah satu firma. Okay. Right. So, Hadley ni, dia tak sure dia nak bagi pinjam duit kepada customer dia, Easy Power ni. Nak bagi pinjam ke tak nak buat? So, apa yang Hadley buat? Hadley ask Heller whether it would be advisable to give loan to Easy Power Limited. So, Hadley dia minta pandangan satu pihak. Okay, auditor, nama dia Heller. Okay, Right, sebab dia tak sure lagi. Boleh ataupun tidak dia nak pinjamkan duit. Dia nak extend kredit kepada Easy Power.
So, dia minta pandangan daripada Heller. So, Heller cakap apa? Heller advised Hadley that it was appropriate to extend credit to Easy Power Limited. So, Heller cakap, Heller, dia bagi tahu dekat Hadley, dia nasihatkan, it was appropriate, adalah sesuai untuk extendkan kredit kepada Easy Power. Dia kata okey, tak ada masalah. Okey boleh extend kredit. Okey. So, berdasarkan advice ataupun nasihat yang dibuat oleh Heller tadi ni, maka Hadley pun, dia buat apa? Hadley extended credit and eventually, Easy Power Limited went out of business. So, Hadley tadi, berdasarkan nasihat oleh Heller ini, dia pun pinjamkanlah duit kepada Easy Power. Sebab orang dah cakap okey kan? Kita minta nasihat, orang cakap okey. So, kita proceed lah bagi pinjam duit kepada Easy Power. Tapi tak lama lepas tu, Easy Power Limited ini went out of business. Bankrupt lah. So, apa yang berlaku? Hadley sued Heller. Hadley yang bagi pinjam duit tadi tu, dia saman Heller. Dia kata disebabkan saya ikut nasihat daripada awak, saya bagi pinjam duit dekat syarikat Easy Power, syarikat ni bankrupt. Saya tak dapat duit, so saya nak saman Heller. So, apa yang berbangkit, isu yang berbangkit dalam kes ini, did Heller owe Hadley a duty of care or not? Adakah Heller, yang pemberi nasihat tadi, yang auditor tadi, kita kata macam owe Hadley, duty of care. Adakah Heller ini memiliki tugas berjaga-jaga kepada Hadley? Betul tak Heller ni bertanggungjawab kepada Hadley? Right. So, mahkamah putuskan apa? The judgment is court dismiss the case. Mahkamah menolak kes tersebut. Menolak. Kenapa mahkamah menolak? Since there must be a special relationship between the persons making a statement and the person relying on the statement. Typo. Potong ni. Ulang ayat yang sama. So, kenapa mahkamah tolak? Mahkamah kata yang Heller is not liable. Heller tak bertanggungjawab kepada siapa? Hadley. Kenapa? Mahkamah kata there must be a special relationship. Mesti ada satu hubungan istimewa. Hubungan istimewa. Antara siapa? Antara person making a statement, seseorang yang membuat satu pernyataan, and person relying on the statement, dan seseorang yang bergantung kepada pernyataan tadi. So, mesti ada orang yang make statement, buat satu pernyataan. Mesti ada seorang lagi yang rely, bergantung kepada statement yang dibuat oleh yang ni tadi. So, antara dua orang ini kena ada special relationship. In the context of auditing, dalam konteks auditing, the auditors do make statement. Seorang auditor, akan membuat statement. So, auditor akan buat statement which is melalui auditor report. So, melalui auditor report inilah, auditor akan buat statement. And are aware that the report will be relied upon. Dan auditor itu tahu yang report itu akan digunakan. Akan diguna pakai oleh pihak yang lain. So, dalam kes ni, mahkamah kata, however, in this case, mahkamah memutuskan dalam kes ini, Hadley failed to prove. Hadley, firma yang nak menyaman Heller tadi tu, gagal untuk membuktikan. Gagal buktikan apa? That there existed special relationship between them. Hadley gagal untuk membuktikan wujudnya satu hubungan istimewa antara mereka berdua. So, Hadley sini dia gagal untuk buktikan adanya hubungan istimewa antara dia dan Heller. So, mahkamah tolak kes ini. Mahkamah kata you tak boleh saman dia sebab you gagal untuk buktikan adanya contractual relationship ataupun special relationship antara you dengan pihak lagi satu.
Sebab tu dalam kedua kes ini, Caparo Industries dengan kes Hadley Bryan melawan Heller, mahkamah dah buktikan. Okay, seseorang itu memang ada tugas. Okay, auditor ada tugas kepada pihak sekian. Tapi untuk memastikan ataupun untuk membuktikan auditor itu ada tugas kepada pihak sekian, okay, kena ada special relationship. Ataupun contractual relationship antara parties ataupun pihak-pihak yang terlibat. Setakat main agak je tak boleh, kena ada special relationship atau okey, yang sebelum tadi kita dah tengok tugas seorang auditor kepada shareholder, kepada pemegang saham, dan tugas auditor kepada syarikat. Dan juga kita dah tengok auditor have duty of care and skill. Seorang auditor mempunyai satu tugas, kemahiran dan berjaga-jaga. Okay. Yang seterusnya, kita akan tengok duty of auditor to third parties. Tugas auditor kepada pihak ketiga. Okay. Alright. So, kita tengok dekat sini. An auditor under the common law. Auditor di bawah common law may also owe a duty of care and skills to person other than the company itself and the members/shareholders even though there is no contract between them. Okay. Seorang auditor di bawah common law, di bawah prinsip common law, okay, juga mempunyai tugas apa? Care and skill, berjaga-jaga dan kemahiran kepada siapa? To person other than the company itself and the member or shareholders. Seorang auditor mempunyai tugas berjaga-jaga dan kemahiran kepada orang selain daripada syarikat itu sendiri dan juga ahli-ahli ataupun pemegang saham syarikat walaupun tidak ada hubungan kontrak antara mereka. Okay. So, contoh pihak ketiga yang mana auditor itu mungkin bertanggungjawab kepada mereka. Okay. Contohnya yang pertama adalah investors, pelabur, clients, pelanggan, trustee for debenture holders, pemegang amanah untuk pemegang debenture, dan juga registrar of companies, ROC, pendaftar syarikat. So, investor kita ada pelabur, okay, client, pelanggan syarikat, trustees for debenture holders, pemegang amanah untuk pemegang debenture, dan juga registrar of company ataupun pendaftar syarikat. So, ini adalah 4 contoh pihak ketiga yang mana seorang auditor itu mungkin bertanggungjawab jika mana berlaku apa-apa tugas kepada mereka. Okay, right. Tapi seperti mana yang saya cakap sebelum ini, apa yang dimaksudkan dengan reasonable, skill, care and cautious, okay, adalah bergantung kepada circumstances ataupun keadaan apa of each case. Bergantung kepada keadaan setiap kes tersebut, yang mana setiap satu kes dia tak sama antara satu sama lain. Okay. The auditor may be liable to the third parties for their losses as a result of a negligence audit done by the auditor. Secara umumnya, auditor mungkin, saya ulang lagi sekali mungkin, bukan wajib. Tak semestinya auditor itu bertanggungjawab. Mungkin bertanggungjawab kepada pihak ketiga untuk apa-apa kerugian sebagai akibat daripada audit yang cuai. Audit yang cuai yang dijalankan oleh auditor tadi. Okay, so refer section 287. Okay, the auditor shall send a copy of the financial statements, report of certificate prescribed to every trustee for the debenture holders. Berdasarkan section 287 Akta Syarikat 2016, seorang auditor hendaklah menghantar
satu salinan. Salinan apa? Financial statement. Penyata kewangan, report laporan, or certificate sijil prescribed to every trustees kepada setiap pemegang amanah untuk debenture holders. Kepada pemegang debenture. Di bawah section 266/8. Okay. An auditor is required to report to the ROC if it in the course of performance of his duties he is satisfied that there has been a breach or non-observance of any provision of the Companies Act 2016. So, di bawah section 266/8, seorang auditor adalah perlu untuk melaporkan kepada ROC ataupun Registrar of Companies jika if in the course of performance of his duties, semasa auditor itu menjalankan tugasnya sebagai seorang auditor, he is satisfied, dia telah berpuas hati that there has been a breach or non-observance of any provision of the Companies Act 2016. Dia berpuas hati yang ada berlakunya breach ataupun pelanggaran ataupun non-observance, ketidakpatuhan. Okay. Untuk apa-apa peruntukan di bawah Akta Syarikat 2016. So, berdasarkan section 287 kat sini, okay, apa yang dikatakan auditor itu bertanggungjawab kepada pihak ketiga, berdasarkan section 287, auditor tadi bertanggungjawab sebab dia kena hantar, okay, salinan financial statement, report dan juga certificate kepada every trustee for debenture holders, kepada setiap pemegang amanah debenture syarikat. Ini yang dikatakan auditor bertanggungjawab kepada pihak ketiga, iaitu trustee for debenture holders. Okay. Bawah section 266/8, macam mana auditor itu bertanggungjawab kepada pihak ketiga, iaitu ROC, Registrar of Companies. Auditor itu bertanggungjawab kepada ROC jika semasa dia menjalankan tugas sebagai seorang auditor, dia rasa, bukan dia rasa dah, dia yakin, dia berpuas hati yang syarikat tadi tu telah melanggar ataupun tidak patuh dengan apa-apa peruntukan di bawah Akta Syarikat 2016. So, sebagai auditor, dia bertanggungjawab untuk melaporkan perkara tersebut kepada ROC. Okay. Di bawah section 266/9, if the auditor is of the opinion that a serious offence involving fraud or dishonesty is being or has been committed against the company or under the Act by the company's officers, he shall forthwith report the matter in writing to ROC. This is only applicable to public company or a company controlled by public company. So, di bawah section 266/9, apa yang dinyatakan, jika auditor tadi is of the opinion, dia merasakan, dia berpendapat that a serious offence involving fraud or dishonesty is being or has been committed against the company or under the Act by the company's officers. Jika seorang auditor itu, dia berpendapat yang satu kesalahan serius melibatkan fraud, penipuan ataupun dishonesty, pecah amanah, is being, telah dilakukan, or has been committed, ataupun telah dilakukan terhadap siapa? Against the company, terhadap syarikat ataupun di bawah Akta Syarikat oleh satu pegawai syarikat. So, bila auditor itu, dia merasakan pegawai syarikat ini, dia telah melakukan satu kesalahan serius yang melibatkan fraud, penipuan ataupun dishonesty, pecah amanah. Apa yang auditor tadi perlu buat? He shall forthwith report the matter in writing to ROC. Dia hendaklah menyediakan dan menghantar report laporan tadi, report berkenaan perkara serius tadi tu, dalam bentuk bertulis kepada ROC, Registrar of Companies. Tapi perkara ini hanya terpakai untuk public company, syarikat awam ataupun a company controlled by public company, satu syarikat yang dikawal ataupun diselia oleh syarikat awam. Bawah section 266/9.
Dan duty yang terakhir, tugas yang terakhir adalah duty of confidentiality. Tugas kerahsiaan. Okay. Tugas kerahsiaan. Okay. Alright. Apa yang dimaksudkan dengan tugas kerahsiaan ini? An auditor cannot simply use company information. Seorang auditor, semasa dia menjalankan audit, dia akan banyak berurusan dengan banyak informasi-informasi dan juga maklumat-maklumat lah tentang syarikat terbabit, terutamanya dalam sudut kewangan. So, auditor tadi cannot simply use company information. Dia tak boleh sesuka hati menggunakan informasi-informasi ataupun maklumat syarikat yang dia dapat. Apa tugas dia? He has duty to keep secret all the company's information. Dia mempunyai tugas untuk menjaga rahsia ataupun menyimpan rahsia berkenaan apa-apa maklumat ataupun informasi syarikat. Okay. He need to have company's consent if he wishes to disclose the company's information toward the third parties. Kalaulah auditor tadi, dia nak nyatakan ataupun dia nak bagi tahu apa-apa perkara berkaitan dengan maklumat syarikat tadi kepada pihak ketiga, dia perlu ada company's consent ataupun kita kata macam kebenaran daripada syarikat. So, kalau nak disclose apa-apa maklumat tentang syarikat kepada pihak ketiga, auditor itu kena dapat kebenaran daripada syarikat dulu. Kalau syarikat bagi kebenaran, baru boleh dia disclose company information tadi. As for the confidentiality, berkaitan dengan tugas kerahsiaan ini, an auditor may disclose confidential information without the company's consent only in the following situation. Dalam tugas kerahsiaan ini, auditor tadi dia boleh disclose confidential information. Dia boleh kita kata macam bagi tahu apa-apa maklumat sulit berkaitan dengan syarikat tanpa kebenaran syarikat. Hanya dalam 3 situasi yang di bawah ini. So auditor secara umum dia tak boleh disclose apa-apa information tentang syarikat. Tapi dalam 3 situasi ini, dia boleh disclose apa-apa maklumat syarikat tanpa kebenaran daripada syarikat. Situasi yang pertama, for the purpose of discharging duties to the company. Untuk tujuan untuk melaksanakan tugas kepada syarikat. So, tengok balik. Kalau auditor itu tujuan dia disclose. Disclose company information ataupun maklumat syarikat, tujuan dia untuk melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas kepada syarikat. Tugas kepada syarikat, dia boleh disclose the company information. Tujuannya hanya untuk melaksanakan tugas dia sebagai auditor kepada syarikat. Yang kedua, in accordance with the provision of written law, menurut kepada peruntukan undang-undang bertulis, jika disclosure is compelled by the process of law or by competent authority. Jika adanya satu undang-undang bertulis, yang mana disclosure itu, pendedahan maklumat tadi tu, adalah diwajibkan oleh satu proses undang-undang ataupun oleh satu authority ataupun pihak atasan yang kompeten. So, secara umumnya, auditor dia tak boleh disclose, dia tak boleh buat pendedahan apa-apa maklumat berkenaan dengan syarikat. Tapi kalau ada satu undang-undang bertulis, written law, yang mewajibkan dia untuk dedahkan maklumat syarikat itu disebabkan satu proses undang-undang ataupun ada pihak atasan yang kompeten. Kata you kena disclose. Macam contohnya polis lah. Polis nak buat siasatan, kita kena dedahkan maklumat syarikat. Kalau macam tu tak apa. Boleh dedahkan maklumat syarikat tanpa kebenaran daripada syarikat. Dan yang ketiga, see if disclosure is necessary to protect auditors' interest. Jika mana pendedahan itu adalah perlu untuk melindungi kepentingan auditor. So, perlunya untuk auditor itu lindungi kepentingan dia kena buat disclosure, dia kena buat pendedahan.
tak apa, dia boleh disclose company information. So 3 keadaan ini sahaja yang membenarkan seorang auditor untuk mendedahkan maklumat rahsia syarikat tanpa